Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Sensasi, terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Buletin Viral. Sebelum kita ikuti Buletin Viral, Budi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Maxis dan juga Hotlink kerana sudi menjadi penaja Buletin Viral untuk kali ini. Korang ada tengok tak video Kau Boleh dekat YouTube Maxis? Lagu dia lebih kurang macam ni. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Lagu ini Budi rasa sangat sesuailah dengan zaman pandemik COVID-19 yang kita tengah lalui sekarang ini. Sekurang-kurangnya lagu ini dapat membakar semangat rakyat Malaysia untuk sentiasa kuat, sentiasa tabah menghadapi ujian yang cukup-cukup besar ini. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang penting kita kena selalu berfikiran positif. Carilah jalan untuk selesaikan masalah itu dengan sebaiknya. Terutama sekali ketika kita semua sekarang ini cukup-cukup terkesanlah. Ramai yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Nak tak nak, kita kena cari jalan yang lain. Dan salah satu jalan untuk menambah pendapatan adalah dengan menggunakan internet dan juga teknologi. Okey, contohnya untuk penjual nasi lemak yang tak dapat lagi menjual di restoran. Sekarang kita ada teknologi di mana kita boleh menjual secara online, secara dalam talian. Okey, sekarang kita tiba masanya untuk kita bercakap tentang topik hangat dalam Buletin Viral, iaitu 5 fakta mengenai Siti Bainun, suspek yang tertuduh dalam kes Justice for Bella. Okey guys, hari ini masih lagi heboh diperkatakan mengenai kes penderaan adik Bella dekat social media. Jadi ramailah yang nak tahu mengenai siapakah Siti Bainun ni. Beliau merupakan pengasas rumah bonda yang didakwa oleh netizen sebagai punca penderitaan yang dialami oleh adik istimewa ini. Media melaporkan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Mas Emiati Samsudin mengakui mengenali Siti Bainun atas urusan berkaitan dengan proses anak-anak angkat di bawah rumah bonda. Beberapa hari sebelum adik Bella ditemui, Siti Bainun pernah menghubungi Datuk Mas Emiati untuk meminta bantuan kes anak dalam jagaannya. Mas Emiati berkata dia berurusan dengan Siti Bainun kerana ada sahabat-sahabatnya yang ingin mengambil anak di bawah jagaan rumah bonda ini sebagai anak angkat. Dan berita paling mengejutkan, Siti Bainun mengendalikan pusat kebajikan ini secara haram, di mana rumah bonda yang ditubuhkan tidak pernah pun didaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Rumah bonda milik Siti Bainun telah disita, sementara Siti Bainun pula telah pun ditahan oleh pihak berkuasa bagi siasatan lanjut. Tidak lama selepas dia ditahan, Mahkamah Magistrate telah menolak permohonan reman terhadap suspek yang disyaki terlibat dengan kes penderaan Bella. Jadi disebabkan permohonan reman tidak diluluskan, sekarang ini suspek telah dibebaskan oleh pihak polis lah. Jadi keputusan ini amat jelas tidak boleh diterima oleh orang ramai. Sebab ramai yang tak puas hati. Antaranya Wardina Safia, Betty Benafe dan ramai lagi lah. Dan ada satu kali tu Wardina ada mendakwa bahawa wujudnya campur tangan pihak ketiga yang cuba melindungi suspek. Apapun, kita harapkan pihak berkuasa dapat menangkap pesalah sebenar yang mendera adik Bella dan menyiasat kes ini dengan telus. Sebelum kita meneruskan Buletin Viral, Budi nak tanya, tahukah korang Maxis sekarang ini sedang bekerjasama dengan Kerajaan Malaysia untuk memberikan subsidi sebanyak RM180 dalam bentuk kredit prabaya atau rebate, bil pascabaya atau subsidi sebanyak RM300 untuk pembelian telefon pintar kepada penerima BPR. Jadi, Budi rasa inilah masanya untuk anda menembus subsidi yang disediakan untuk kita semua.
Lagi cepat, lagi bagus. Dikatakan sebanyak 8 juta warga negara akan layak menuntut jaringan prihatin ini. Oleh itu, berikut adalah panduan berguna mengenai cara memaksimumkan subsidi anda dengan pilihan terbaik daripada produk Maxis dan Hotlink yang memenuhi syarat untuk memenuhi keperluan anda. Untuk pengetahuan semua, subsidi jaringan prihatin ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang layak menerima bantuan prihatin rakyat. Kerajaan telah melanjutkan subsidi ini ke isi rumah dengan pendapatan bawah RM5,000 sebulan. Sementara untuk anda yang bujang tu, dengan pendapatan bawah RM2,500 sebulan. Tempoh pendaftaran adalah daripada 5 Mei hingga 31 Ogos. Selepas berjaya mendaftar, penerima subsidi boleh menikmatinya selama 12 bulan. Pasti korang nak tahu kan, apakah produk yang boleh ditebus? Alright, antaranya yang boleh kita tebus ialah prabayar Hotlink tanpa had, iaitu internet dan panggilan. Semuanya tanpa had dengan harga serendah RM20 sahaja sebulan. Kedua, pasca bayar Hotlink dan Maxis, di mana anda boleh membeli telefon bimbit terkini dengan hanya RM1 sahaja. Dan ketiga, Maxis Home 4G Wi-Fi, di mana anda dapat menggunakan Wi-Fi 4G non-stop tanpa had dekat rumah. Ada sebab kenapa kita kena pilih Maxis untuk tebus subsidi jaringan prihatin ni. Sebabnya, Budi percaya you guys pun tahu kan, Maxis ada rangkaian produk yang cukup-cukup meluas yang memenuhi keperluan kita, sama ada prabayar mudah atau Wi-Fi untuk rumah. Okey, dah tentu anda tertanya-tanya kan, macam mana nak menebus? Memang ada caranya. Mudah sahaja caranya, tapi Budi akan terangkan di penghujung video ini. Jadi korang kena tonton video ini sampai habis lah ya. Kita pergi ke buletin viral seterusnya. Berikut merupakan 4 selebriti Hollywood terkenal yang dulunya adalah merupakan atlet sukan yang berjaya. Sebelum melangkah ke dunia hiburan, beberapa selebriti Hollywood ini adalah merupakan atlet yang berjaya, ahli sukan yang berjaya. Walaupun mereka sukses sebagai ahli sukan, namun mereka memilih untuk menjadi selebriti. Sekarang kita tengok siapakah mereka. Jason Statham. Sebut saja nama Jason Statham, pasti ramai teringat lakonan hebatnya dalam filem Hollywood seperti Fast and Furious, Hobbs and Shaw dan banyak lagi. Rupanya, sebelum menceburkan diri dalam dunia lakonan, Jason Statham merupakan seorang ahli sukan. Dia juga pernah dikatakan bertanding sebagai anggota pasukan penyelam National Britain. Bukan itu saja, dia juga turut bertanding dalam sukan Commonwealth pada tahun 1990 dan mewakili England. Setelah itu, dia telah memutuskan untuk mengubah karirnya sebagai pelakon. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson adalah seorang pelakon Hollywood yang cukup terkenal dengan bayaran paling mahal. Ya, dia juga adalah seorang ahli sukan untuk pasukan Miami Hurricanes. Dwayne Johnson bermain di barisan pertahanan dan merupakan sebahagian daripada skuad pemenang gelaran kebangsaan pada tahun 1991. Dia juga adalah merupakan salah seorang bintang terbesar WWE dengan nama komersialnya The Rock. Setelah berjaya sebagai ahli sukan, Dwayne akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pelakon. Dan sekarang, siapa sangka bakat lakonannya tidak boleh disangkal lagi, dan keputusan itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat bijak dan menjadikan nama Dwayne Johnson sekarang ini dikenali ramai dan menjadi salah seorang pelakon yang sangat terkenal dekat Hollywood. Matthew Fox. Sebelum menjadi seorang pelakon yang terkenal, Matthew Fox adalah pemain bola sepak dari Colombia rupa-rupanya. Tetapi sayangnya, pada waktu itu pasukan Matthew tidak berapa bagus. Pasukannya telah kalah sebanyak 35 kali ketika Matthew Fox masih aktif. Namun Matthew tetap kekal bersama pasukannya selama 4 tahun walaupun pasukannya tidak mempunyai sejarah kemenangan yang baik. Arnold Schwarzenegger. Yang ni korang mesti kenal Arnold susah nak eja ni.
Arnold Schwarzenegger ni mulanya dia popular dalam filem The Terminator lah kan. Dulunya adalah seorang ahli bina badan sebenarnya. Dia telah memenangi banyak sekali gelaran sebagai ahli bina badan sepanjang karirnya seperti Mr. Universe, dan ketika itu usianya baru je 20 tahun. Arnold Schwarzenegger juga pernah meraih 7 kemenangan untuk gelaran Mr. Olympia sebagai ahli bina badan. Walaupun dia telah mendapat banyak pencapaian yang sangat cemerlang sebagai atlet, Arnold akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pelakon. Okey guys, sudahkah anda menebus subsidi jaringan prihatin? Alright, kalau belum lagi, Budi nak terangkan macam mana caranya untuk menebus. Sebelum itu, anda harus menyemak dulu status BPR di laman web yang tertera dekat bawah ini. Juga korang boleh klik pautan dekat description kat bawah ini, dan jika anda layak barulah boleh menebus subsidi ini. Itu syarat utamanya. Untuk kategori pertama, di mana syaratnya anda bertukar kepada Maxis atau Hotlink, atau untuk pelanggan Maxis atau Hotlink, anda boleh tebus subsidi menerusi aplikasi Hotlink atau dengan mendial kod UMB. Mula-mula sekali korang buka aplikasi Hotlink atau Maxis, klik pada beli dan klik banner jaringan prihatin. Masukkan nombor kad pengenalan dan tunggu pengesahan SMS. Selepas disahkan, bolehlah menebus di dalam aplikasi Hotlink dengan langkah yang sama dengan plan Hotlink Postpaid dan Maxis Postpaid. Bagi kategori kedua pula, ada subsidi untuk mendapat telefon baru serendah RM1 dengan plan Hotlink Postpaid dan Maxis Postpaid. Bergantung pada plan, anda boleh mendapat rebate tambahan dan juga bergantung kepada jenis peranti. Kontrak yang dikenakan di antara 12 bulan dan 24 bulan. Sekarang dengar cerita, ada telefon bimbit model terbaru yang anda boleh claim under Maxis Postpaid dan ada rebate tambahan juga diberikan untuk pembelian telefon bimbit dan plan. Anda boleh mendaftar secara online di laman web, atau kalau nak ke pusat Maxis terdekat pun boleh kalau korang nak. Untuk langkah mendaftar secara mudah, sila layari www.maxis.com.my. Okey guys, jom sama-sama kita manfaatkan jaringan prihatin Maxis kerana banyak sekali faedahnya. Antaranya melalui Maxis iKelas, di mana Maxis ada menyediakan kelas tambahan online yang diajar oleh cikgu-cikgu yang cukup berpengalaman. Anda juga akan dapat akses kandungan pembelajaran berkualiti secara percuma guys. Dan Budi rasa Maxis iKelas ini bermanfaat sekali untuk adik-adik di luar bandar. Oh, bukan itu saja. Dengan Hotlink Rewards, kita akan dapat banyak ganjaran tawaran diskaun seperti e-voucher makanan dan juga minuman, shopping keperluan harian dan macam-macam lagi. Jadi Budi rasa Hotlink Rewards ini sangat-sangat berguna guys kepada kita untuk menjimatkan duit poket setiap hari. Nak makan, nak minum, semua ada. Siapa yang tak nak voucher ni memang rugilah. Benda dah ada, baik kita redeem je. Oh ya, satu lagi, untuk Maxis TV pula sekarang ini kita boleh menonton rancangan kegemaran hanya di hujung jari kita dengan mudah. Banyak sekali konten menarik seperti drama, filem dan macam-macam lagi. Korang pilih je nak yang mana satu. Yang penting anda boleh mendapatkan package PAS Maxis TV, di mana dengan package PAS ini kita hanya perlu bayar untuk kandungan yang anda mahu tonton sahaja. So tak adalah membazir kan? Jadi Budi di sini nak mengajak anda semua untuk mendaftar dan tebus sekarang sebelum 31 Ogos dengan Maxis dan Hotlink. Jika anda tak pasti anda layak ke tidak, anda boleh semak di laman web Maxis www.maxis.com.my. Link ada disediakan dekat bawah ini. Atau anda boleh singgah di outlet Maxis yang berdekatan. 5 selebriti terkaya di Malaysia yang ramai tak tahu. Okey guys, kalau kita perhatikan ramai sekali usahawan yang kini bergelar selebriti, yang mana mereka ini kaya raya, yang banyak duit dekat Malaysia ni kan. So antaranya yang kita boleh senaraikan adalah Datuk Sri Vida, Datuk Ali Shukri, kaya kan dia orang, Nilofa, Sheila Hamzah, Ustaz Abid Liu, siapa lagi? Tapi sekarang ni kan era pandemik COVID-19, jadi banyaklah syarikat-syarikat yang orang kata mengalami kerugian
Dan tak kurang juga ada juga syarikat yang untung besar sebenarnya. Macam syarikat yang jual makanan, buat delivery. Diorang ni akan untung lah time ni sebab banyak permintaan. Okay guys, kali ini Budi nak senaraikan antara 5 selebriti yang kita kata paling kaya lah dekat Malaysia ni. Antara yang paling kaya lah dekat Malaysia ni. Jom kita tengok siapakah mereka. Kita pergi ke tangga nombor 5. Amber Chia. Amber Chia jadi kaya raya sebab dia berjaya bawa diri dia sebagai seorang supermodel yang orang kata ada sosok karakter dia yang tersendiri. Kan? Amber telah mencipta nama dari zaman remaja dia lagi, dan sekarang Amber Chia banyak orang kata memberi atau mencurahkan ilmu dia dalam bidang permodelan. Dan sebagaimana yang kita tahu, Amber Chia menjadi mentor apabila dia telah menubuhkan Amber Chia Academy. Sebelum dia sukses dan kumpul banyak harta, dulunya Amber Chia ni pernah memenangi beberapa pertandingan Ratu Cantik, dan dia juga menjadi duta produk kepada jenama-jenama terkenal seperti Sony dan juga L'Oreal. So tak hairanlah kalau dia dinobatkan antara selebriti terkaya dekat Malaysia dengan kekayaan bersih bernilai 5 juta US dollar. Kita pergi ke nombor 4, iaitu Maya Karin. Maya Karin adalah seperti yang kita sedia maklum, beliau merupakan seorang pelakon, penyanyi dan juga selebriti yang tak asing lagi. Walaupun sekarang ni Maya agak slow sikit, tapi kekayaan yang dimiliki oleh Maya Karin pernah dianggarkan dengan nilai bersih iaitu sebanyak 14 juta US dollar. Dan dia pernah menduduki tempat keempat dalam senarai selebriti terkaya dekat Malaysia. Maya Karin dikatakan seorang yang bijak, genius, sebab dia mengembangkan perolehan dengan melaburkan dalam bidang hartanah dengan nilai 8 juta ringgit. Beliau memulakan pelaburan hartanah pada tahun 2003 dengan pembelian rumah, kedai dan pangsapuri dengan menggunakan modal sebanyak RM150,000 sahaja. Maya pernah dilaporkan memiliki 8 hartanah, termasuklah 1 di London dan ada 2 dekat Malaysia. Aset keseluruhan beliau telah pun melebihi 8 juta ringgit, guys. Dan hampir separuh pendapatan tahunannya datang daripada pulangan sewaan rumah. Okey guys, kita pergi ke nombor 3, iaitu Neelofa. Neelofa, sebagaimana yang semua orang sedia maklum, beliau merupakan juara Dewi Remaja tahun 2009-2010. Neelofa merupakan antara selebriti Malaysia yang mempunyai empayar perniagaan paling besar dan berjaya setakat ini di Malaysia. Melalui syarikat tudungnya Neelofa, isteri kepada Puris ini pernah dikatakan meraih jualan tertinggi berjumlah 1.3 juta dalam masa 3 minit saja, guys. Dan dia juga pernah tersenarai sebagai wanita terkaya Asia Tenggara bawah 30 tahun yang dikeluarkan oleh majalah Forbes. Okey, sekarang kita pergi ke nombor 2, iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Selain menempa nama dalam bidang nyanyian, Datuk Seri Siti Nurhaliza berjaya juga dalam bidang fashion dan juga kecantikan sehingga menempa nama di peringkat antarabangsa. Sejak zaman remaja dia lagi, dikatakan Tok T ini berpendapatan sangat tinggi, di mana satu ketika pernah dikatakan Tok T menjadi artis ataupun penyanyi yang menerima bayaran paling mahal dekat Malaysia semasa buat persembahan. Jadi tak syak lagi kalau Tok T menduduki tempat kedua selebriti yang memperolehi perolehan yang tinggi dengan nilai bersih 17 juta US dollar. Kalau kita tengok, Tok T sangat pemurah dan sifatnya suka menderma. Beliau menubuhkan tabung prihatin Siti pada Mac 2004 dan ini menjadikan Tok T adalah artis wanita yang pertama pada ketika itu yang mempunyai tabung amal. Pada Januari 2005, Tok T menderma sebanyak RM35,000 kepada 3 pertubuhan berbeza untuk mangsa tsunami 2004. Di samping itu, beliau pernah menderma RM500,000 untuk agensi anti dadah kebangsaan.
Tok T dan suami juga menderma sebanyak 1.5 juta ringgit untuk membina masjid baru di Tikam Batu, Kuala Muda, di mana tanah itu diberikan sebagai wakaf oleh Tok T. Ibu mertua Tok T dan suaminya juga telah menderma sejumlah wang untuk membina 2 masjid di Kuala Lumpur dan Patani, Thailand. Dan akhir sekali kita pergi ke nombor 1. Tempat pertama dimenangi oleh Michelle Yeoh. Ya, Michelle Yeoh adalah pelakon terkaya dekat Malaysia dan beliau menduduki tempat pertama di kalangan selebriti dekat Malaysia lah, dengan nilai perolehan bersih 245 juta US dollar. Michelle Yeoh terkenal dengan lakonannya dalam filem aksi dekat Hong Kong dan beliau memang sangat terkenal dekat seluruh dunia sebenarnya. Dan dia pernah berlakon dalam filem James Bond iaitu Tomorrow Never Dies. Alright guys, semoga dengan paparan ini dapat memberikan kita semangat dan juga inspirasi untuk kita semua berjaya menjadi orang yang kaya. Walaupun duit sekarang ni makin menyusut sebab PKP lama sangat. Okay guys, apa pendapat korang dengan Buletin Viral kali ini? You guys bolehlah menulis komen dan luahkan apa saja, pendapat ke, pandangan ke, di ruangan komen dekat bawah ini. Dan nampaknya sekian dululah Buletin Viral untuk kali ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe tu, bolehlah tekan butang subscribe dekat bawah ini. Dan jangan lupa untuk share di media sosial. Like juga video ini, right? Like. Dan Budi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi menonton Buletin Viral daripada awal sampai habis. Dan tidak dilupakan, terima kasih juga kepada Maxis dan Hotlink yang menaja video ini. Kita jumpa lagi di lain masa untuk mengetahui apakah lagi isu hangat dan trending yang diperkatakan oleh netizen. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.